Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Otto Osman. Sukan Si Kamboja melabuhkan tirainya dengan kontingen Malaysia mencatat prestasi kurang memberansangkan dalam tempoh 20 tahun sejarah penyertaan ke Tamasya Dwi tahunan itu. Sasaran peringkat gagal dicapai, kedudukan keseluruhan juga menurun berbanding edisi lalu. Kita ikuti rangkuman Sukan Si edisi ke-32 disediakan Tina Rama. Malaysia mengakhiri cabaran Tamasya Sukan Si kali ini di tangga ke-7 dengan 34 pingat emas, 45 pingat perak dan 97 pingat gangsa. Ketinggalan 6 pingat emas berbanding sasaran awal 40 pingat emas. Seperti apa yang CDM menyatakan tadi, jika hanya sasaran itu bukan pengukur prestasi, apakah keperluan sasaran itu? Adakah kita masih lagi menjadikan Sukan Asia Tenggara ini sebagai medan pendarahan buat atlet muda? Ataupun adakah zaman atlet negara mendominasi Asia Tenggara sudah pun berakhir? Malaysia buat kali pertama jatuh ke tangga ke-7 keseluruhan berbanding kedudukan ke-6 yang diraih ketika di Hanoi. Pada edisi di Hanoi, kontingen negara memungut 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa, dan sebelum itu pada kedudukan sama pada edisi 1983 di Singapura. Berdasarkan jumlah kutipan pingat dalam tempoh 20 tahun terakhir penganjuran Sukan Si, iaitu sejak 2003 di Hanoi, kali ini juga menyaksikan kilauan emas paling sedikit diraih Malaysia. Pencapaian kurang memuaskan itu berpunca daripada beberapa sukan yang gagal menyerlah menyumbang pingat emas. Antaranya hoki dalam dewan, kriket, badminton, sepak takraw dan renang yang gagal mempertahankan pingat dimenangi pada edisi-edisi sebelum ini. Pada masa sama, sukan yang paling banyak menyumbang emas, sukan olahraga dengan memungut 5 emas. Bagaimanapun ini bukan kemampuan sebenar skuad olahraga yang selalunya menjadi lubuk emas negara. Selain olahraga, sukan silat, karate dan terjun masing-masing menyumbang 4 emas. Ada juga beberapa kejutan dilakar atlet muda pada penampilan pertama selain memperbaiki rekod peribadi dan memecahkan rekod kebangsaan. Ketika dipersoal punca kegagalan kontingen negara, Menteri Belia dan Sukan Hanayo memaklumkan rangkuman mengenai prestasi negara akan dibuat Jumaat ini. Pun begitu, bagi ketua kontingen, beliau tetap berpuas hati dengan pencapaian atlet yang bertungkus lumus membawa pulang pingat. Kalau tuan-tuan pergi tengok atlet-atlet kita, mereka berjuang habis-habisan. Jadi tidak ada yang kita rasa kita kurang sama sekali. Jadi pada saya 34 itu adalah the maximum yang kita buat hasil daripada perjuangan titik peluh atlet-atlet kita, coach kita dan lain-lain. Jadi nak kata banyak-banyak alasan, kita tunggu bila kita buat analisa terperinci tiap-tiap sukan yang telah bertanding di Sukan Si. Selepas tamat saingan, Vietnam muncul juara keseluruhan dengan 136 emas, 105 perak dan 114 gangsa, diikuti Thailand manakala Indonesia di tempat ketiga. Tuan rumah Kemboja berada di kedudukan keempat dengan keseluruhan 81 emas, 74 perak dan 126 gangsa. Sukan Si Kamboja 2023, adakah ia bakal menjadi satu pengajaran atau menerima keputusannya dengan alasan pendedahan buat atlet muda? Sama-sama kita menunggu apa yang bakal dibentangkan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo Jumaat ini. Dan dengan ini juga berakhir liputan kami warga berita RTM di Bumi Kamboja. Saya Tina Rama bersama juru kamera Omar bagi Sukan Si Kamboja 2023. Sementara itu, Datuk Muhammad Nasir menegaskan sasaran 40 perak emas ditetapkan sebelum ini ialah realistik dan bukan dibuat secara sambil lewa. Sasaran tu kita buat 3 meeting tu. So it's not last minute thing lah. And sasaran tu kita jumpa, kita bincang setiap persatuan. This is what they say. So that's why kita kena pergi balik ke persatuan lepas ni and actually tell me. Dia kata boleh-boleh. Tapi tengok habis 8, 7 over 8. So we have to go back to persatuan. You have to be very honest, very open next time lah. Beliau turut menolak faktor tempoh persiapan singkat sebagai punca kontingen negara gagal mencapai sasaran ditetapkan.
Perancangan skuad taekwondo negara menjalani latihan selama sebulan di Korea Selatan nyata membuahkan hasil dengan kejayaan merangkul 3 pingat emas, 2 perak dan 3 gangsa pada Tamasya Sukan SEA 2023. Pengarah teknikal taekwondo Malaysia, Dana Raj Rahsiah berkata, persiapan itu membantu skuad taekwondo negara terutama atlet muda menampilkan kemampuan sebenar pada Tamasya Dwi tahunan itu. Ini merupakan satu sejarah bagi taekwondo Malaysia kerana inilah kali pertama kami bukan saja dapat 2 emas, 2 perak tapi menduduki ranking pertama di Southeast Asia. Dan lagipun memandangkan negara-negara lain seperti Thailand dan Filipina, Vietnam, mereka mempunyai ranking dunia. Dan kali ini kami berjaya memenangi mereka, merupakan satu sejarah bagi bukan saja bagi taekwondo. Atlet Pomse menghadiahkan 2 pingat emas menerusi Nur Humairah Abdul Karim dalam acara individu serta gandingan Nurul Hidayah dan Jason Lu dalam acara berpasukan campuran. Pingat emas ketiga skuad taekwondo disumbangkan Muhammad Syafiq Zubair dalam acara Kyorugi. Sementara itu, atlet Pomse negara Jason Lu berharap akan terus digandingkan bersama Nurul Hidayah dalam tamasya seterusnya di Thailand. Kalau saya ada chance untuk pergi ke Thailand SEA Games tu, saya will try my best lah. Lepas ni saya dengan Hidayah akan fokus to World Uni Game kat Chengdu. So kami pun ada main individu dengan mixed pair. Thailand yakin negara itu akan menjadi tuan rumah Sukan SEA 2025 dengan jayanya menerusi penelitian semua aspek penganjuran yang bakal berlangsung di 3 bandar utama negara itu. Ia akan melibatkan Bangkok, Chonburi dan Songkhla dari 9 hingga 20 Disember 2025. Gubernur pihak berkuasa Sukan Thailand, Gongsak Yogmani, memberi keyakinan persediaan rapi bagi memastikan tamasya Dwi tahunan edisi ke-33 itu berjalan lancar. Thailand tidak akan membina infrastruktur baharu. Kemudahan sukan sedia ada termasuk venue utama, Stadium Raja Manggala akan diubah suai atau dinaik taraf. Selain venue pertandingan, tiada perkampungan sukan dibina. Sebaliknya, atlet dan pegawai akan menginap di universiti atau hotel di 3 bandar terlibat. Dalam pada itu, bilangan acara sukan dan venue yang akan ditampilkan belum dimuktamadkan. Sebelum ini, CGF memilih Malaysia sebagai tuan rumah pada 2027 diikuti Singapura pada 2029. Perkembangan badminton Piala Sudirman. Skuad negara meneruskan rentak kecemerlangan apabila muncul juara kumpulan pada aksi terakhir kumpulan C. Malaysia mencatat kemenangan ke atas Taiwan 4-1 di Suzhou, China. Kemenangan pasukan kebangsaan bermula dengan aksi juara Orleans Masters, Cheng Tang-ji, Toh Yi-wei yang mengumpul mata sulung untuk negara. Pasangan itu bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mengetepikan Yi Hong-wei, Li Chia-sin 17-21, 21-19, 21-17. Jago perseorangan Li Zijia kemudian meneruskan momentum menewaskan pemain di kedudukan kelima dunia, Chao Tien-chen 21-14, 23-21. Seterusnya, bergula lelaki Ong Yu-sin, Tiao Yi mengutip mata ketiga negara menewaskan gandingan Lu Ching Yao, Yang Po Han. Perlitan M. Tina turut menang mengatasi Su Ya-ching, Teng Chun Sun. Kemenangan itu memberi kelebihan kepada skuad kebangsaan yang menjadi juara kumpulan sekaligus mengelak bertemu juara kumpulan lain dalam undian suku akhir. Penganjur IJN Ride for Your Heart menghadkan jumlah peserta sebagai langkah berjaga-jaga terhadap cuaca panas melampau ketika ini. Perlumbaan yang dijadual berlangsung di Terengganu pada 27 Mei ini hanya menerima 600 peserta berbanding sasaran awal 1,500 peserta. Jelas penganjur yang juga pengarah Sukan Kardiovaskular dan Kecergasan Institut Jantung Negara IJN, Datuk Seri Dr. Jeffrey Jaswant Dillon, pihaknya sedia maklum isu cuaca panas berkenaan dan telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan kelancaran perlumbaan berkenaan. Tapi dari segi penganjur, kita akan nasihatkan dalam safety briefing kepada para cyclist supaya hydration sangat penting. Banyak minum
Ini kali pertama IGN Ride for Your Heart dianjurkan di luar Lembah Kelang dengan edisi terakhir adalah pada 2017. Sekian Stadium RTM Hitchclick dan berita perdana. Kami tinggalkan anda dengan visual Majlis Rumah Terbuka Madani Aidilfitri Jabatan Perdana Menteri yang turut dihadiri Perdana Menteri. Saya Otto Othman. Salam Malaysia Madani.